Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu jirim. Apa itu jirim? Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi hampir semua benda dalam alam ini kita namakan sebagai jirim. Jirim terbahagi pada benda hidup dan benda bukan hidup. Ini adalah maksud jirim. Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh jirim adalah semua benda hidup. Air, tanah, udara, asap. Contoh bukan jirim pula ialah masa, bunyi, cahaya dan haba. Tengok eksperimen untuk menentukan jirim. Yang ini kita ada dua jenis belon, belon A, belon B. Belon B kita letakkan pita telefon. Belon B kita cucuk dengan menggunakan jarum. Jadi apa yang berlaku pada belon B? Okey, betul belon B akan kempis dan ini pembaris Pembaris ni dia akan sengit sebelah lah, condong ke sebelah kiri. Sebab apa? Sebab ni dalam belon ni ada udara. Udara ni memenuhi ruang dalam belon. Dan kenapa dia condong sebelah kiri? Kerana udara mempunyai jisim. Jadi kesimpulan eksperimen ni ialah udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Eksperimen yang kedua ini ialah air di dalam silinder penyukat. Selepas kita masukkan seketul kunci, apa yang berlaku? Paras air akan meningkat. Ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, seterusnya kita belajar hari ini adalah sifat fizik jirim. Apa itu sifat fizik? Ialah kualiti yang dapat kenal pasti dengan menggunakan 5 daripada manusia atau alat pengukur. Contohnya kat sini ialah awak tengok ni periuk Periuk ni kalau awak tengok dia punya bahan untuk membuat periuk adalah besi kan. Besi ialah sejenis konduktor haba. Pemegang pula diperbuat daripada plastik. Plastik adalah penebat haba. Ini ialah sifat fizik periuk lah. Kita boleh tengok, kita boleh rasa, kita boleh sentuh. Itu maksud sifat fizik. Selain daripada tu, contohnya ialah air. Air mempunyai takat didih yang berbeza. Cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Contohnya air mendidih pada 100 darjah Celsius. Takat lebur pula ialah air. Suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair. Ini takat lebur. Bila ais tu berubah menjadi cecair, kita namakan takat lebur. Takat lebur ais ialah 0 darjah Celsius. Okey, selain daripada tu, ini contoh yang seterusnya ialah gula. Kalau kita masukkan dalam air, gula tu akan melarut dalam air. Ini juga sifat fizik. Sifat kimia pula maksudnya ialah tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Maknanya dia akan jadi bahan yang lain. Contohnya kalau awak tengok kat sini ialah spana besi ni. Bila besi bertindak balas dengan air dan oksigen, dia akan menghasilkan karat. Maknanya benda baru akan terbentuk. Pengaratan berlaku bila besi terdedah kepada air dan udara. Ini contoh tindak balas yang lain. Contohnya telur. Bila kita masak, dia menjadi telur goreng. Ataupun contoh yang lain, bunga yang gugur. Ini tindak balas. Ini api. Bila kayu terbakar, dia akan menjadi arang. Itu juga tindak balas. Jadi ini maksudnya sifat fizik ialah kualiti yang dapat diukur dengan menggunakan 5 deria rasa manusia. Sifat kimia pula ialah tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Pemegang contohnya tadilah cikgu dah cakap, pemegang tu diperbuat daripada penebat haba, periuk pula diperbuat daripada konduktor haba. Contoh yang lain, gula larut dalam air kopi, takat lebur ais, takat didih air dan bahan baru tidak terbentuk bila sifat fizik ni
tak ada bahan baru akan terbentuk. Kalau sifat kimia pula ialah tindak balas yang berlaku terhadap suatu bahan. Contohnya pengaratan besi. Dia akan membentuk bahan baru. Bahan baru tersebut adalah karat. Petrol mudah terbakar. Bila kita bakar petrol, ia akan terbakar lah. Maknanya bahan baru akan terbentuk. Jadi awak kena ingat. Kalau sifat fizik tak ada bahan baru yang terbentuk. Kalau sifat kimia ada bahan baru yang terbentuk. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.